Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi hari ini telah pun masuk hari Ahad 17 hari bulan Julai 2022, yang mana berkisar dalam tempoh seminggu ini banyak perkara yang telah berlaku sebenarnya berkenaan dengan tuntutan pengeluaran khas kadar BSP 2.0. Kita bermula apabila petisyen telah pun ditutup pada 14 Julai 2022 jam 12.30 hari, yang mana petisyen tersebut telah berjaya mengumpulkan lebih daripada 190,000 tanda tangan, yang mana sasaran kita adalah sebanyak 1 juta dan tidak dapat tercapai. Namun untuk mendapatkan 190,000 ni, lebih daripada 190,000, pada saya masih lagi angka yang baik seperti yang saya telah kongsikan sebelum-sebelum ini. Kemudian saudara Azmi Bugis juga telah pun berkongsikan bahawa langkah seterusnya adalah beliau akan menyediakan satu borang. Borang ni secara digital, kita perlu download di dalam Google apabila dikeluarkan kelak, yang mana saudara Azmi Bugis akan berkongsikan borang ini di dalam laman Facebook NGO yang telah beliau bersama sahabat beliau wujudkan, iaitu saya lupa dah nama ni, Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Beliau akan berkongsikan borang tersebut, link untuk borang tersebut di sana apabila siap nanti, sebab ramai yang mesej bertanyakan kepada saya berkenaan dengan borang ini. Ramai yang nak isi, tanya saya nak buat dekat mana dan sebagainya. Kita ingat, masih belum lagi, dan apabila telah dikeluarkan nanti, saya akan berkongsikan dan maklumkan kepada anda semua. Okey, saya ada satu benda saya nak cakap, tapi saya cakap akhir sekali lah. Okey, kemudian beliau juga meminta untuk semua sahabat pencarum berkongsikan berkenaan dengan page NGO tersebut, iaitu Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, kepada semua pencarum-pencarum yang lain. Sebab apa? Bila semua pencarum like satu page tersebut, jadi apabila saudara Azmi Bugis nak berkongsikan perkembangan dan langkah-langkah seterusnya berkenaan dengan tuntutan ini, insya-Allah semua pencarum akan dapat maklumat secara direct. Jadi kita boleh elakkan maklumat yang berperingkat, maklumat yang ditokok tambah, ataupun kita boleh elakkan daripada mendapat maklumat yang palsu. Dan insya-Allah seperti biasa, saya juga akan sentiasa berkongsikan perkembangan berkenaan dengan tuntutan ini kepada anda semua. Okey, jadi apabila kita bercakap tentang tuntutan-tuntutan yang mungkin tidak betul ataupun perkongsian-perkongsian yang tidak betul ini, saudara Azmi Bugis juga telah pun highlightkan sesuatu, iaitu beliau memberikan satu peringatan tegas dan amaran kepada seorang individu ini yang berkongsikan satu posting yang beliau meminta maklumat pencarum, kerana katanya beliau nak buat macam tuntutan beliau sendiri dan nak hantar kepada pentadbir tertinggi di negara Malaysia. Jadi sebab beliau berpandangan mungkin apa yang dilakukan oleh saudara Azmi Bugis dan rakan-rakan ini macam tidak memberikan kesan, tidak memberikan impak yang baik, jadi beliau cuba untuk melakukan perjuangan beliau sendiri. Okey, jadi di sini saudara Azmi Bugis telah pun berkongsikan kepada kesemua pencarum yang mana yang ada follow dalam page beliau, saudara Azmi Bugis ini, sebarang perkongsian yang dilakukan terhadap individu ini. Individu ni adalah admin bagi sebuah page Facebook berkenaan dengan bantuan dan pengeluaran kadar BSP. Saya sendiri ada dalam grup tu. Saya dah dilantik sebagai moderator dalam grup tu daripada tahun lepas lagi. Okey, yang tu nanti saya cerita sikit lah. Jadi saudara Azmi Bugis berkatakan bahawa jika ada sebarang perkongsian terhadap individu berkenaan dan pada masa hadapan dia mendatangkan kesan atau mendatangkan mudarat kepada pencarum-pencarum, contohnya sebab kita ada berkongsikan maklumat-maklumat tertentu, kita ada kongsikan nombor telefon, tiba-tiba ada gangguan-gangguan daripada nombor-nombor tidak dikenali, ada percubaan untuk scam dan sebagainya, beliau menyatakan bahawa beliau tidak akan bertanggungjawab terhadap perkara-perkara sedemikian, kerana saudara Azmi Bugis dia meminta maklumat yang hampir sama.
tetapi belum lagi minta, dan maklumat yang beliau minta tu bukanlah secara forward, secara WhatsApp, bukanlah berkongsi dalam komen di Facebook ataupun kaedah-kaedah yang lain, tapi beliau akan sediakan satu borang, okey, mungkin atas nama NGO tersebut, dan melalui borang tu saja maklumat itu dikongsikan. Kemudian borang tu beliau akan kumpulkan, mungkin peringkat ataupun sebagainya, untuk diserahkan kepada Perdana Menteri ataupun pihak-pihak yang berkenaan. Itu sahaja. Jadi kalau kata anda dah berkongsikan ataupun rasa macam nampak individu tersebut punya idea ataupun perjuangan macam relevan, anda rasa anda mahu turut serta, itu terpulang kepada anda. Tetapi apa saja yang berlaku itu adalah tanggungjawab anda sendiri. Sedikit berkenaan dengan page tersebut, saya sentiasa berkongsikan maklumat di dalam page tersebut setiap hari, tetapi secara terbuka saya pun menegur juga admin page tersebut semoga agar lebih rasional dalam perkongsian anda. Berhati-hati dengan apa yang anda minta dan berhati-hati dengan apa yang anda suarakan. Sebab saya pernah tegur admin tu secara terbuka, minta maaf, saya rasa mungkin tak patut dikongsikan di sini, tapi saya terpaksa cakap juga. Saya pernah tegur secara terbuka 2 kali berkenaan dengan bayaran BPR pada tahun lepas dan juga bayaran BKM pada tahun ini. Mereka ini apabila sampai kepada tarikh pembayaran dan sebagainya, banyak idea-idea yang tidak betul berkenaan dengan pembayaran ini. Contohnya yang terakhir sekali adalah admin dalam page tersebut berkongsikan bahawa bayaran BKM ni lambat, dia akan simpan 4 hari dulu. Sebab apa? Bank akan rolling duit kita tu, duit BKM ni dulu. Lepas dia rolling, dia gunakan untuk, bank gunakan untuk investment ke apa dan sebagainya, kemudian barulah dibayar kepada penerima BKM. Ini posting ni memang ada dalam grup tersebut. Siapa-siapa yang berada dalam ahli tersebut, dalam ahli kumpulan Facebook tersebut, saya yakin anda pernah melihat posting terbabit, dan ramai juga yang menyokong lah dan menyatakan bahawa posting tersebut adalah benar, sedangkan perkara tersebut tidak betul langsung. Okey, bank dah kata pembayaran mengambil masa sekurang-kurangnya dalam tempoh 1 hari. Hari ini buat pembayaran, selewat-lewatnya esok dapat. Normalnya akan dapat pada belah petang ataupun pada waktu malam. Saya pernah tegur sebelum ni 2 kali. Satu tu teguran saya diterima, posting tersebut di-delete, dan satu lagi yang baru-baru untuk BKM fasa kedua ini, teguran saya tidak dipedulikan. Tapi saya masih lagi berada dalam grup tersebut. Saya hanyalah suara minoriti dan saya berkongsikan maklumat-maklumat daripada apa yang saya dapat, maklumat-maklumat sahih di dalam grup berkenaan. Saya tak mahu juga ahli-ahli member dalam grup tersebut terpesong maklumat mereka. Okey, dan terakhir sekali adalah daripada page NGO ni, Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat yang ditubuhkan oleh Saudara Azmi Bugis dan juga rakan-rakan beliau. Okey, beliau mereka ada berkongsikan berkenaan dengan satu amaran juga, peringatan kepada pencalon semua berkenaan dengan berita palsu yang dikongsikan di dalam Facebook oleh saya ada kongsikan gambar oleh page tertentu yang menggunakan nama-nama untuk page bantuan, nama-nama page digunakan nama untuk KWSP, contoh pengeluaran khas KWSP ke, bantuan keluarga mensyarikat dan sebagainya. Tetapi info yang dikongsikan dalam page tersebut adalah tidak betul seperti mana yang ditunjukkan. Di sinilah dia mengeluarkan rasmi pengeluaran khas KWSP 2.0, padahal pengeluaran khas ni tak berlaku lagi. Kita tengah duk fight, kita baru nak masuk fasa untuk menyisikan maklumat-maklumat pencarum, belum isi lagi pun tiba-tiba dia dah rasmi dah, dia dah kata dah boleh buat permohonan dan sebagainya. Ramai juga yang tanya saya berkenaan ni, bolehkah dah boleh mohon ke apa? Sebab mereka ini, pencarum-pencarum ini keliru dengan pelbagai maklumat yang dikongsikan. Kalau saya nak buat jahat, saya boleh kongsikan je setiap page yang berkongsikan maklumat yang tak betul. Malah sebelum ini saya sendiri pernah bercakap secara terang-terangan, apabila tarikh pembayaran untuk BKM fasa kedua dah diumumkan 28 hari bulan, page tersebut masih lagi tak mau turun dia punya posting yang lama. Dia kata BKM fasa 2 akan masuk pada 15 Mac ke 15 April, saya lupa dah. Dia kata macam tu. Dia keluarkan dulu berita tu, sedangkan Kementerian Kewangan tak umum pun bila lagi pembayaran. Dia keluarkan dulu tarikh 15
sama ada Mac ataupun April, saya dah lupa. Lepas dia dah keluarkan tarikh tersebut, April ke Mei, lupa dah. Lepas dia keluarkan tarikh tersebut, selang beberapa hari, Tengku Zafrul umumkan, Perdana Menteri umumkan berkenaan dengan pembayaran BKM fasa kedua. Tetapi mereka masih lagi tak menurunkan ataupun delete posting tersebut. Dah lah tak betul. Keluarkan awal daripada kerajaan pun tak keluarkan tarikh lagi, dia pun dah keluarkan dulu. Kemudian sampailah sehingga ke tarikh pembayaran, posting untuk tarikh 15 hari bulan tu keluar mata kata. Jadi ramai orang yang komen, saya nampak, tapi admin page tersebut memang pada saya tidak bertanggungjawab lah. Biarkan saja macam yang penting orang klik dekat aku punya link link page ni ataupun link aku punya website ataupun blog ni, janji aku dapat view. Dia macam tu. Saya rasa macam tu lah. Dan sebenarnya banyak page-page ni, tapi saya tak maulah berkongsi ataupun mengaib-aibkan page berkenaan. Jadi ingat, pencalonan-pencalonan di luar sana, secara rasminya kita hanya mempunyai satu saluran untuk membuat tuntutan pengeluaran khas kedai BSP 2.0, iaitu melalui Saudara Azmi Bugis dan juga NGO beliau. Dan yang keduanya, tidak ada lagi sebarang permohonan ataupun tidak ada sebarang lagi keputusan ataupun kelulusan untuk pengeluaran khas kedai BSP 2.0 ini. Kita baru nak buat tuntutan sahaja. Jadi anda yang dengar video ini, kadang-kadang ramai yang tak dengar pun, dia tengok sikit dah hantar komen, dah hantar soalan macam-macam, mana link nak mohon lah, apa semua. Jadi kalau boleh dengar, kemudian dah dengar sampai habis lah, bagi faham. Ingat, tidak ada link untuk memohon, untuk isi borang pun. Ada juga yang tanya pada saya nak pergi ke BSP dan sebagainya. Ingat, borang ni pun bukan daripada ke BSP, borang ini adalah daripada Saudara Azmi Bugis sendiri. Ada yang cakap tak mau isi borang tersebut. Tak mau isi tak apa, terpulang pada anda, sebab ini adalah salah satu perjuangan yang kita lakukan. Kita pun tak paksa anda untuk isi borang tersebut. Kita cuma minta sokongan daripada pencarum untuk dipersembahkan kepada Perdana Menteri kelak. Kalau anda ragu-ragu, tidak perlu. Kalau anda ragu-ragu at the first place pun, anda tak perlu dah tengok video-video ataupun berkenaan dengan tuntutan ini. Anda hanya tunggu saja pengumuman daripada pihak kedai BSP, kata okey, dah boleh keluar, sebagai contoh. Jadi jangan mesej saya mempertikaikan kenapa nak kena isi, saya hanya nak isi kalau kata dikeluarkan oleh kedai BSP. Pada saya tak perlu, sebab semua orang tahu sekarang ni kita dalam proses untuk fasa tuntutan, perjuangan dan juga permohonan. Bukannya permohonan secara rasmi daripada kedai BSP, tapi permohonan ni kita nak hantar kepada kerajaan. Belum dapat duit lagi, belum boleh keluarkan duit lagi. Jadi kalau anda mesej saya nak mempertikaikan perkara-perkara tersebut, sebenarnya saya pun tak boleh nak bantu anda, sebab keputusan anda, pendirian anda, itu adalah keputusan anda sendiri. Jadi saya harap rakan-rakan yang menonton video ini di luar sana ingat bahawa perjuangan ini adalah melalui satu saluran saja setakat ini, Saudara Azmi Bugis. Saya tak pasti kalau ada individu-individu lain yang ada membuat perjuangan secara rasmi, dan juga tidak ada lagi sebarang pengeluaran yang rasmi. Kita masih lagi di peringkat tuntutan. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan dan nak highlightkan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang komen ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.